Okay, Assalamualaikum. So, hari ni kita nak buat revision untuk chapter 3, gravitation. Okay, untuk gravitation, dia ada banyak formula dan kamu memerlukan calculator untuk kamu tekan dengan betul lah. Okay, yang ni kena banyak buat latihan untuk tajuk gravitation. So, hari ni cikgu nak tengok untuk 3.1, Newton's Universal of Gravitation. Okay, so kita masuk untuk tajuk 3.1. Okay, gravitational force. Maksudnya tarikan gravity as a universal force. Okay, kalau dia tak sebut gravitational force, kita boleh sebut sebagai universal force. Okay, so apa function gravitational force? Dia act between two bodies of universe. Both bodies experience same magnitude of frictional force. Okay, katakanlah kita ambil di antara sun. Okay, ni sun, ni earth. Okay, ni moon. Okay, so tarikan graviti di antara sun dengan earth adalah sama. Contohnya kalau untuk tarikan sun dengan earth, contohnya sini ada 30 Newton, sini pun kita akan dapat 30 Newton. Okey. Berbeza pula kalau dengan earth dengan moon, contohnya kalau yang ni 20 Newton, ni pun akan dapat 20 Newton. So dia akan sama di antara dua objek itulah. Okey, so next kita nak tengok formula yang pertama yang ada dalam tajuk gravitation. Okey, so Newton cakap gravitational force, okay, is directly proportional to the product of masses of two bodies. Okay, maksudnya tarikan graviti, okay, tarikan graviti ni adalah directly proportional to product of masses. Maksudnya kita ada M1, kita ada M2. Dan okay, gravitational force dia inversely proportional. Okay, dia berkadar songsang dengan square of distance between the center of body. So dia adalah square of distance. Okay, so R square lah kat sini. Okay, so bila kita combine kedua-dua ni, mass dengan distance, so kita akan dapat ni lah. Okay, gravitational force is directly proportional to product of two masses dan juga dia adalah inversely proportional to square of distance. Okay, so bila kita lengkapkan, kita akan dapat G ni sebagai constant lah. Okay, so kita punya formula adalah F equals to G M1 M2 over R square. Okay, so F ni adalah gravitational force between two body. So unit dia adalah Newton. Okay, untuk mass, untuk first body, ingatlah mass dia mesti dalam kilogram. Dan distance adalah dalam meter. Okay, gravitational constant, yang ni dia akan bagilah 6.6 times 10 power of 11, negative 11. Okay, so yang ni senang saja. Okay, kalau kita tengok, apa pun kalau kita nak buat untuk tajuk calculation, kita keluarkan maklumat apa yang dibagilah. Given the mass of bowling ball is 10 kg. Okay, so mass 1 adalah 10 kg. And the mass of earth, so kita ada mass 2, kita ada 5.97 times 10 power of 24. Okay, the distance between the center of earth, okay, so jarak dia adalah 6.37 times power of 6. So kita punya R kita, distance ingat so dalam 6.37 times 10 power of 6 meter. So tulis macam mana cara untuk ingat formula, kena banyak kali tulis. So F equals to G M1 M2 over R square.
Okay, so G kita adalah 6.67 times 10 power of negative 11. Okay, so kita darab dengan M1 kita 10. Darab dengan M2 kita adalah 5.97 times power of 24 over distance kita. So jangan lupa dia akan ada square. So 6.37 times 10 power of 6. Okay, so square ni. So kita akan dapat nilai dia adalah 9.81. Okay, so unit untuk force, apa-apa jenis force dia mesti dalam Newton. So kalau kamu tengok dekat sini, dia dah macam selalu nilai gravitation yang kita selalu dapat kan. So kita boleh buat nota sikit. Benda yang berada di atas bumi, dia punya tarikan graviti dia sama dengan berat. Okay, so object on earth, objek yang berada di atas earth, okay, di atas earth, okay, dia punya tarikan graviti dia sama dengan weight. Okay, so cikgu boleh proof benda ni. Kita keluarkan formula weight. Weight equals to mass darab gravity. Okay, so mass kita adalah objek tau. So objek dia adalah yang ni lah. Okay, M1 tu. So 10 darab dengan yang ni adalah 98.1, bukan 9.81. So yang ni 98.1 Newton. So gravitation 9.81. So we will get 98.1 Newton. Okay, so yang tu formula. Okay, kita try buat soalan number 3. So soalan number 3, kita keluarkan maklumat yang dibagi dulu. Okay, so yang ni adalah M1, yang ni M2, lepas tu dia bagi F. Okay, so macam biasa tulis formula banyak kali. So kamu akan ingatlah G M1 M2 over R square. So sekarang dia nak tahu R kan. So kita akan G M1 M2 over F square root kan. So kita akan dapat 1.59 times 10 power of 11. Unit untuk radius adalah dalam meter. Okey, yang tu sahaja untuk nak ni formula lah. Okey, so sekarang ni kita nak tengok mass. Dia nak tengok relationship di antara mass dengan force. Okey, so sekarang ni kamu kena tengok force, kamu kena tengok mass lah. Okey, so kita tengok force, kita tengok mass. Okey, kalau bandingkan kedua-dua ni, okay, kita ada mass 1, ni mass 2 kan. Ni mass 1, ni mass 2. Okey, kalau kita compare, ingat tadi kita punya mass is directly proportional to F. Maksudnya bila mass besar, force pun akan besar lah. Okey, bila jisim besar, force pun akan besar. So daripada gambar ni, so kita tahu F untuk A dengan F untuk B. So which one force, gravitational force is larger? So FA lah, sebab mass dia besar kan. So bila mass besar, mass increase, we will get gravitational force increase. So the larger the mass of body, the larger the gravitational force. Okay, so sekarang ni pula kita nak compare between force dengan distance. So ingat kita punya formula tadi. So formula kita tadi di antara force
is inversely proportional to R squared. So maksudnya di sini dia adalah bila R increase, force akan decrease. Maksudnya makin bertambah distance, so force dia semakin kurang. Okey, tapi kalau dekat, jarak dia dekat, force dia akan bertambah. So kita boleh tengok daripada sinilah. The further the distance, so the smaller the gravitational force. So semua ni daripada formula. So kamu kena ingatlah, bila kita ada formula kita, formula kita F equals to G M1 M2 over R squared. So factor that affect gravitational force adalah G, adalah M, adalah R. So faktor dia 3 ni sahaja. Kalau dia bagi bentuk ke, warna ke, tak boleh. So ingat dalam fizik dia punya formula tu adalah dia punya faktor. So seterusnya, ni soalan popular juga ni. Dia tanya dekat sini, when mass of body is M1, mass of the second body is M2. The distance between the body is R, gravitational force is F. So apa yang dimaksudkan dia? Mass of the first body is double. So kita tulis dulu formula biasa, F equals to G M1 M2 over R squared. So dia kata mass of the first body is double. So maksudnya kita ada dua lah. Cikgu tunjuk contoh dekat sini. So formula asal dia adalah F equals to GM1 GM2 over R squared. Tadi dia cakap dia doublekan untuk mass of the body, untuk first double kan. So double untuk M1, maksudnya 2M1 lah. Kita masukkan dulu dalam formula. So G 2M1 times M2 over R squared. Sekarang ni kita nak jadikan formula asal ni balik. Formula asal ni kan. So kita akan dapat 2GM1 GM2 over R squared. So apa yang akan jadi adalah, so kita kena tahulah F equals to ni kan, formula asal yang ni. So yang ni adalah F lah. So jawapan dia adalah 2F. Boleh tak? Kita tengok lagi satu contoh. Satu contoh dia kata mass of the second body is half. Separuh sahaja kan. Mass of the second body is half. So formula asal tulis dulu. F equals to GM1 M2 over R squared. Kita masukkan terus apa yang kita dapat ni dalam ni. So kita akan dapat GM1 M2. M2 tu separuh kan. So dia akan berada di bawah lah. So R squared. Ataupun nak senang, kita keluarkan teruslah. Kita ambil separuh GM1 M2 over R squared. So kita tahu dah GM1 M2 over R squared ni adalah F. So jawapan kita adalah
Okey. So seterusnya contoh dia cakap contoh, cikgu bagi contoh, distance dia adalah, dia bagi distance dia adalah double. So bila distance tu double maksudnya 2R lah kan. Okey, so kita masukkan dalam formula. Formula asal kita F equals to GM1 M2 over R squared. Okey, masukkan dalam formula ni. So kita akan dapat GM1 M2. Okey, R kita ganti dengan 2R. So 2R squared. So kita akan dapat GM1 M2 over 4R squared. Okey, so keluarkan. Okey, bila kita keluarkan kita dapat 1 over 4 GM1 M2 over R squared. So kita dapat kita punya GM1 M2 over R squared ni adalah F kan. So kita akan dapat 1 over 4. Okey. So, yang ni senang lah kan? Dah faham kan macam mana nak buat kan? Okey, so seterusnya adalah kita nak tengok pula relating G, gravitational force, dengan gravitational constant. Okey, so kamu tak perlu ni, kamu just ingat formula ni saja. Okey, so G adalah GM. Okey, M ni mass lah. Mass over R squared. Okay, so deriving formula to calculate the gravitational acceleration at different distance relative to the Earth surface. Okay, katakanlah kan kita nak tengok kita punya dia bergantung kepada kita punya kedudukan objek. Okay, so sepatutnya R kan, R kecil kan. So R kecil ni kat bawah sepatutnya. Okay, so bila kita nak ukur R ni maksudnya dia sampai ke objek saja. Okey, tapi dia dah bagi nilai R. Contohnya nilai R dia bagi 5. H ni kedudukan ni kan. Okey, kedudukan ni adalah 3. So nak dapatkan kedudukan R kecil ni kita kena ambil lah 5 tolak 3. Kita akan dapat 2. Kan? Okey, tapi kalau untuk yang ni kita boleh ambil terus. Untuk yang the second one kan. Contohnya 5. So objek pun berada dekat sini. So total dia 5. Okey. Contohnya kalau yang ni kan tiba-tiba dia cakap tentang satellite. Ni di atas bumi R. Okey, tiba-tiba ada satellite. So kamu kena ambil daripada pusat bumi tambah pula dengan ketinggian. Okey. Yang ni formula asal. Okey, lepas tu kamu kena tengoklah dia punya radius kedudukan objek itulah. Okey, katakanlah dia bagi yang biasa tu senanglah kalau macam yang ni kan. Dia berada terus di atas bumi. Okey, tiba-tiba yang ni ada kat atas satellite. Ni on the surface, at height, yang ni below the surface. So yang tu kamu kena alert lah bergantung kepada dia punya radius. Okey, kalau kita tengok kita try buat. Okey, kita try buat kan untuk ni. So kita keluarkan maklumat dulu. Dia ada M, dia ada R kan. Ni mass, ni ada R. Okey, so formula dia nak tahu gravitational acceleration. So tulis banyak kali. G kecil sama dengan GM over R squared. Okey, so GM over R squared. Okay, so kita masukkanlah G tu adalah constant times power of negative 11. Okay, so mass kita adalah 3.17 times power of
27 over R squared. Kita adalah 4.37 times 10 power of 7. Okey, jangan lupa kena ada square kat situ. So, kita boleh dapat nilai kita adalah 110.72. So, gravitational acceleration tau. Acceleration maksudnya dalam gravity ni pecutan. So, ms negatif 2 lah dia punya unit. So, ms negatif 2. Okay, so sekarang ni dia nak tahu weight of the object. So, weight of the object B. Okay, weight, formula untuk weight adalah, mass darab gravity. So, mass kita mana? Mass kita, dia kata mass of object. Tadi dia mass of planet. So, yang ni mass of object. So, ambil lah object. Jangan silap ambil yang ni pula. Okay, so kena ambil object. So, object kita adalah 5. Okay, gravitational acceleration kita yang baru ni. Okay, 110.72. So, kita akan dapat 553.6 Newton. Okay, weight tu adalah sejenis force. So, unit dia adalah Newton. Apapun kamu kena fokus lah. Saya takut kamu punya bila nak tekan kalkulator tu. So, yang lain tu kamu boleh buat lah. Okay, so untuk centripetal force saya akan sambung untuk video lagi satu. Okay, so thank you very much.